Ada grup pengkaji Taman Dunia dan saudara Mahathir daripada MPN. Isu yang akan kami kupas hari ini ialah berkenaan isu Komanggo, iaitu isu hak asasi manusia. Okey, sebelum apa ni? Soalan seterusnya. Bercakap tentang Komanggo. Selain kita tahu, selain daripada isu hak asasi iaitu isu LGBT, terdapat juga tuntutan untuk kebebasan beragama. Mungkin panel kita yang seterusnya mungkin boleh memberi kita sedikit pencerahan. Adakah Komanggo ni berbahaya dan beri masalah pada kehidupan yang memeluk agama yang beragama di Malaysia? Silakan saudara Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan panel tadi adalah berkenaan bahaya atau tidak bahaya Komanggo ini pada kehidupan beragama. Okay. Pertama sekali saya nak jelaskan tentang Komanggo ni tu. Komanggo ni macam yang saudara Mahathir katakan tadi adalah Coalition of Malaysian NGO. Tak silap saya lebih daripada 54 NGO yang kita boleh katakan mengambil sikap liberal dan juga sekular dalam proses gerakan mereka. Kenapa saya boleh kata begitu? Kerana antara pemuka-pemuka NGO yang pergi ke UPR ini adalah Universal Periodic Review ataupun semakan berkala sejagat yang digunakan oleh PBB sebagai mekanisme untuk cek untuk apa? Menilai sama ada negara-negara yang berada di bawah PBB, 195 negara yang berada di bawah PBB sudah melaksanakan hak-hak asasi yang dituntut itu ataupun tidak. Okey. Apa yang Komanggo bawa ke UPR? Baru-baru ni ada persidangan UPR di Geneva. Wakil-wakil daripada 54 NGO ni, Komanggo ni turut berada di sana, dan juga ada wakil-wakil daripada NGO pertubuhan Islam, tentunya seperti ABIN, Pembela dan Persatuan Peguam Islam Malaysia yang pergi ke sana untuk menjadi pemerhati pada proses ini. Okay, apa yang mereka bawa sebenarnya? Sebenarnya ada 17 tuntutan, dan kebanyakan yang dibawakan di berita, yang ditulis di blog-blog, yang dihentam dengan begitu hebat di blog-blog hanyalah menyentuh tentang 4-5 perkara tentang isu LGBT, kebebasan LGBT, kebebasan menukar agama dan juga sebagainya lah, isu-isu yang ni. Tapi bagaimanapun daripada 17 tuntutan tu, tak semua tuntutan yang bercanggah dengan Islam. Contohnya tuntutan kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara ni kalau kita lihat tidak pun bercanggah dengan Islam. Cuma kita kena tahu mekanisme yang tepat. Maksudnya kita perlu tahu apa yang kita cakap itu, kita perlu tidaklah melanggar nilai-nilai moral yang telah kita pegang selama ini. Jadi isu tentang kebebasan bersuara ni saya kira tidaklah bercanggah. Cuma mungkin kita patut nilaikan semula apa mekanisme yang harus diletakkan dalam. Kemudian adalah isu free election. Free election pun tak bercanggah ya rasanya. Semua orang nak pilihan yang bersih kan. Okay. Jadi ada 17, saya tak ingat lah semua 17 tuntutan tu. Jadi antaranya itulah, ada beberapa tuntutan yang sebenarnya bercanggah dengan yang kita kira sebenarnya bercanggah dengan kehidupan beragama. Saya bukan kata mengenai Islam sahaja, tetapi dalam norma kehidupan manusia beragama di Malaysia ni, yang punya adat dan juga nilai-nilai murni yang telah diamalkan sejak berkurun lama lagi kan. Jadi apabila nilai-nilai baru ini, contohnya kebebasan LGBT ini dibawa ke Malaysia, jadi ia akan menimbulkan satu kejutan budaya lah kan. Dan isu-isu orang-orang yang mengamalkan LGBT ni, ataupun kita katakan sebagai kebebasan SOGI. SOGI adalah sex orientation dan gender
identity. Mereka memperjuangkan isu ni supaya hak mereka untuk menjadi seorang LGBT. LGBT tu tahu kan? Lesbian, gay, bisexual, transgender. Jadi kalau di Malaysia yang banyak dibincangkan adalah mengenai LGBT, tapi sebenarnya kalau di luar negara tu, kalau tak silap saya di Switzerland macam-macam lagi ada. Asexual ada, polysexual ada, macam-macam terma yang digunakan menyebabkan kecenderungan seksual yang ni. Saya tak nak bercerita banyak lah, tapi kita tahu ianya takkan diterima umum kan. Okey, mengenai bahaya atau tidak, kita kena define juga bahaya macam mana. Bahaya kepada kita tapi kita tak boleh, tapi pada mereka mungkin tak faham kan. Yang jadi orang macam ni memang tak faham kan, sebab mereka mungkin sama ada telah dibesarkan dalam kelompok pemikiran yang liberal, yang apa orang kata WOB kan. WOB ni Western oriented people lah, WOB yang banyak memperjuangkan isu-isu liberal dan juga sekular. Mengenai bahayanya, seperti yang saya katakan tadi, ia boleh menjadikan satu kejutan kepada kehidupan beragama di Malaysia ni yang telah lama sekian lama menerapkan isu-isu unsur-unsur keagamaan. Saya tak bercakap tentang Islam sebab ada saudara-saudara daripada agama Islam. Kerana itu lagi satu lah, baru-baru ni saya melihat satu video di mana di Perancis, oleh kerana sebab memperjuangkan satu isu, memperjuangkan kebebasan bersuara ataupun kebebasan melakukan sesuatu secara terbuka tanpa boleh ditegur oleh sesiapa pun, kerana terlalu memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia ni. Dia dalam satu bas ni ada dua pasangan melakukan hubungan seks secara terbuka. Ada seorang makcik ni marah tapi dia tak boleh buat apa, sebab undang-undang di Perancis membenarkan perlakuan itu diadakan, dia tidak bercanggah. Jadi macam mana kalau kita alami keadaan macam tu di Malaysia kan? Kalau kita tengok dalam bas kan, orang berkeluar begitu pun kita rasa sudah macam sesuatu yang bahaya kan, ataupun yang sudah sesuatu yang kita rasakan sebagai melampau sangat kan. Bagaimana kalau satu hari ni di Malaysia ni perkara sama yang berlaku di Perancis itu berlaku di Malaysia ni? Okey, saya rasa itu sajalah. Saya nak lupa. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Azhari dengan kepuasan dia tadi. Sedikit tambahan. Isu sorry tadi. Ya. Okay, isu untuk menyuarakan hak ni telah lama diperdebatkan. Ada setengah yang mengatakan bahawa golongan-golongan atasan atau golongan elit ni tidak memberikan kita peluang untuk bersuara. Contohnya kita sebagai mahasiswa, ada juga kita ditindas untuk kita daripada bersuara untuk menegakkan hak mahasiswa sendiri. Jadi sebagai mahasiswa ni dan sebagai yang hadirat yang datang hari ini, kita sebagai mahasiswa mempunyai hak. Jadi tidaklah kita terbatas hak itu kerana ada golongan superior atau golongan yang atasan yang menindas kita. Kerana itu adalah salah satu hak kita sebagai mahasiswa. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, saya nak tanyalah, apakah hak asasi manusia ni semuanya bercanggah dengan Islam? Memandangkan NGO yang bersifat liberal dan sekular ni banyak menyuarakan hak-hak isu manusia. Adakah semua hak-hak asasi manusia ni bercanggah? Saudara Azhari. Jawab juga. Okey, hak asasi ni kita kena tahu cerminannya adalah barat. Di
dibawa oleh barat, diperjuangkan oleh barat dan dibawa dari barat, diperjuangkan oleh orang-orang yang berkecenderungan barat juga. Itulah permukaan surface yang kita lihat dalam hak asasi manusia ni. Tuntutannya ramai, bagi saya lah, tak semua tuntutan memperjuangkan hak asasi manusia ni bercanggah dengan kita sebagai orang Islam dan juga keragaman hidup beragama di Malaysia ni. Tetapi hak asasi manusia ni, kalau kita tengok definisi yang diberi oleh John Locke John Locke ni adalah seorang, bukan John Locke diberi definisi hak asasi manusia ni adalah satu peraturan di mana meletakkan manusia ni sebagai Tuhan. Ianya tidak mengambil kefahaman tauhid itu sebagai satu dasar, sebagai satu keterikatan yang diletakkan pada tempat yang paling tinggi. Jadi kita kena lihat isu ataupun tuntutan hak asasi manusia ni, dia berpegang kuat dengan semangat humanism. Humanism ni kemanusiaan. Semua manusia boleh buat apa yang dia suka. Dia bebas untuk melakukan apa yang dia nak tanpa sebarang tekanan, tanpa sebarang kompongan, tanpa sebarang orang kata sebagai apa? Tekanan. Jadi dia bebas untuk buat apa-apa. Kalau kita biarkan manusia jadi macam ni, rasa-rasa apa jadi dengan negara rasanya? Rosak lah kan? Sedangkan sabda, kalau kita katalah dalam sabda Nabi Muhammad kata, siapa yang kita ni sebagaikan dalam satu kapal. Saya tak pasti sabda Nabi Muhammad ataupun secara bersahabat. Kita ni bagaikan dalam satu kapal. Kalau ada seorang kelasi yang merosakkan kapal, apakah kita akan biarkan saja? Itulah kita punya peranan sebagai hidup dalam masyarakat ni. Kalau dengan hak asasi ni, dengan hak humanism ni, kita telah meninggalkan satu dasar yang paling penting dalam Islam, iaitu amal makruf nahi munkar. Maksudnya semua orang boleh buat suka hati dia tanpa ni. Dan apa lagi yang dibawa oleh hak asasi manusia ni adalah contohnya individualism. Maksudnya rasa ataupun hak untuk bersendiri-sendiri, tidak dikuasai oleh mana-mana pihak, dan mereka ni boleh hidup dengan cara mereka sendiri tanpa sebarang dikacau dan sebagainya. Okay. Jadi begitulah kalau kita tengok hak asasi ni pada asalnya pada cerminan barat. Jadi kalau kita lihat jadi cara kita nak ambil perkara ni pun kita kena tengok daripada relevan atau tidak kita ambil. Kerana apa yang ada di barat itu tidak semestinya sama dengan apa yang di Malaysia. Kerana itu kita kena lihat lokaliti sesuatu perkara itu sebelum kita ambil seluruh. Okay. Tapi bagaimanapun saya rasakan hak asasi manusia ini tidak semua bercanggah dengan keragaman beragama di Malaysia. Cuma kita perlu ambil satu yang saya kata, ambil sesuatu perkara itu daripada sisi pandang kita sendiri. Kenapa kita lihat kalau sekarang ni banyak orang yang mengikut barat, tetapi sisi pandangnya tidaklah seperti barat, tak pandang macam barat. Ini yang dikatakan K. Baba Kumi, dia salah seorang ahli falsafah yang dia berkata sebagai mimikri. Mimikri ni macam mimik lah kan, dia nak ikut orang tu tapi tak jadi, sebab diri dia tu, jati diri dia tu bukanlah macam orang barat, dia nak ikut macam orang barat. Jadi hasilnya dia akan jadikan sebagai satu ambivalence. Ambivalence ni ketidakstabilan kan. Nak jadi Melayu pun tak jadi, nak jadi macam barat pun tak jadi. Okey, rasanya kita jawab. Okay. Alex Saman.
tak ada. Okay, panjang lebar dan gunakan ayat yang bombastik. Saya pun mengambil masa untuk memahami dan menghadam apa benda yang kita ingin sampaikan. Okey, tapi saya tertarik dengan hujah saudara Azhari tadi yang menceritakan bahawa ada kelasi yang merosakkan kapal. Okey, saya ingin bertanyalah kepada saudara dan saudara sebagai pemimpin dan sebagai dai, kita ni semua pendakwah, apakah yang peranan kita untuk mendepani tentang hak ataupun tentang isu-isu semasa ni? Maksud saya, perlukah kita apakah cara kita untuk mendepani dengan isu-isu semasa ni dalam konteks mahasiswa? Faham tak soalan? Faham Terima kasih kepada saudara dan sahabat saya daripada BTPU. Soalan dia rumit, tapi insyaAllah saya boleh jawab. Komonggo, si Komonggo ni pendakwah kena tahu, faham dan tahu menilai. Sebagai mahasiswa pun begitu, tahu menilai mana yang baik, mana yang benar. Juga saya selalu ceritakan pada MPN, mungkin ada MPN, ahli MPN, saya selalu nasihatkan MPN, kita berpegang pada agama, pegang pada agama yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pegang pada ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan mudah Allah akan memberikan kita furqan di mana membezakan kebaikan dan keburukan. Sebagai pendakwah, sebagai mahasiswa dan mahasiswi, khususnya pendakwah, mesti berpegang apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan Sunnah sampailah akhir zaman. Dan akhir zaman, peperangan ini, peperangan yang berlaku sekarang, Colombo, saya panggil dia satu peperangan. Peperangan di antara yang hak dan yang batil. Tidak akan mungkin berlaku peperangan yang batil dan tidak batil. Peperangan yang hak dengan yang hak tidak akan pernah berlaku. Tapi peperangan itu adalah yang hak dan yang batil. Dari awal lagi, dari adanya Nabi Adam hingga sallallahu alaihi wasallam dan hingga kita biasa lihat kan, bom, pistol, apa, tangan semua. Itu semua wasilah. Tapi yang hakikatnya sebenar, hakikat sebenar peperangan itu adalah peperangan yang hak dan yang batil. Dan isu Colombo ini, Komanggo bukan Colombo. Komanggo, isu Komanggo ni, Komanggo, susah juga namanya. Isu Komanggo ni, dia peperangan yang hak dan yang batil dan tidak akan berakhir. Bila berakhir sampai hari akhirat. Di hari akhirat itu tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Yang hak ditarik oleh Allah. Al-Quran ditarik, orang yang beriman tiada yang menyebut nama Allah. Sampai satu ketika tu hari akhirat kita akan menyaksikan Allah janji yang baik untuk orang yang beriman. Yes. Okay, Saudara Azhari, sedikit penangan tentang soalan tadi. Kena jawab. Kena. Apa soalan ni? Apakah peranan mahasiswa ataupun kita pemimpin dan dai dalam menghadapi isu-isu seperti ini? Berat soalan. Okey, sebagai mahasiswa lah kan. Tapi ini kita cakap soal skop yang lebih besar. Sebagai, kalau kita terlibat dalam NGO, tapi dalam skop kampus ni, kita kena lebih berkehadapan
kita kena mendepani zaman, orang kata YB Nazmi, mendepani zaman. Kita kena mendepani mereka ni sebelum mereka pergi ke depan lah, faham tak? Misalnya kita yang dulu memulakan perbincangan tentang isu-isu hak asasi manusia daripada perspektif Islam. Kita bawa bagaimana kita terangkan bagaimana isu-isu ni harus dikupas dengan cerminan kita, dengan cerminan yang dibawa yang ada unsur Islam dan juga memakai wasilah adat ketimuran yang kita sepakati di Malaysia ni. Budayanya adalah timur, kalau Indian, Chinese, timur kan, ketimuran itu menebal. Kenapa kita tidak menggunakan cerminan hak asasi manusia tu daripada segi cerminan kita sendiri, ya? Kerana dalam Islam pun ada hak asasinya. Ramai yang tak pernah dengar hak daruriyat ada, ya, betul. Hak daruriyat. Hak daruriyat ni hak ke atas nyawa, hak untuk hidup, hak untuk berkahwin dan sebagainya. Okey. Kemudian ada hak hajiat, hak untuk melakukan sesuatu apabila berlaku satu darurat. Contohnya kalau kita tak boleh makan, katalah kita dalam satu keadaan di mana kita terpaksa untuk melakukan sesuatu, itu ada hak-hak dia. Kemudian ada hak tasniah ni saya tak tahu hak. Kemudian ada hak-hak ni pula dia bukan kepada manusia je. Kerana itu saya pergi sekitar bulan September, saya pergi ke satu public lecture yang diadakan oleh Syekh Nakib Al-Atas. Dia kata orang ni asyik nak cakap pasal hak je kan. Tapi orang lupa satu perkara, tanggungjawab. Kerana kita diturunkan, kita faham sebagai orang Islam, diturunkan ke bumi ni dengan tanggungjawab dulu. Sebelum kita cakap pasal tanggungjawab, kita kena cakap pasal sebelum kita cakap sebelum kita cakap pasal hak, kita kena tanya tanggungjawab dulu. Kita dah comply ataupun kita dah accomplish atau belum tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita sebagai khalifah di bumi ini, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang ni, sebelum kita bertanya tentang hak-hak ini mahasiswa. Tapi bagaimana pun saya rasakan di PR itu sebenarnya bagus apabila ada NGO Islam yang pergi ke Geneva kan, untuk memerhatikan dan menilai apa yang dibawa oleh Komango ini. Dan sebenarnya taklah semua tuntutan Komango ini sebenarnya bercanggah, ataupun sebenarnya orang katakan sebagai semuanya saja je nak menyentuh sensitivity orang Islam di Malaysia ni. Contohnya, kenapa saya beritahu ada isu, contohnya isu mengenai JAKUAS. JAKUAS ni jawatan kuasa orang asli, itu kata kan. Okay. JAKUAS ni kenapa masalah dia isu-isu yang timbulkan sebab contohnya isu mengenai pendidikan. Katanya orang asli ni kurang diberi hak untuk ataupun kota untuk ke universiti dan sebagainya lah. Sedangkan kita tahu setiap tahun ni data yang diberi oleh Datuk Saifuddin bekas Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, dia kata bahawa setiap tahun kita ada lebih kurang 200 hingga 300 pelajar-pelajar postgraduate yang menempati hampir 20 IPTA yang berada di seluruh Malaysia. Jadi sebenarnya masalah timbul kerana mungkin orang-orang asli ni tidak diberi perhatian. Kita tidak melihat mereka sebagai minoriti, jadi kita membiarkan mereka dan menggunakan mekanisme yang digunakan kepada orang majoriti. Sebenarnya apabila kita memperhatikan minoriti ni, hak mereka sepatutnya lebih sikit lah. Sebab mereka minoriti kan, ada hak-hak majoriti yang sepatutnya dikurangkan dan diberikan kepada minoriti. Itu untuk menjaga kelangsungan mereka supaya
mereka ni dapat terus berkembang kan. Kalau asyik ditekan mereka akan fokus dan daya pemberdayaan mereka, intelektual mereka tu akan merosot dan akan mereka akan hidup dalam keadaan yang tidak baik lah. So itu saja. Ada apa lagi? Tak ada. Itu saja. Itulah tadi wacana mahasiswa daripada dua panel, daripada saudara Mahathir daripada MPN dan saudara Azhari daripada Grup Pengajian Media GPD. Satu soalan. Sekarang ada masa sikit, mungkin kita boleh buka satu soalan saja daripada para hadirin untuk menyoal tentang isu Komanggo ni. Nanti kita jawab dalam harapan. Oh nombor. Mahasiswa saja. Mahasiswa Okey, boleh? Abang Hafiz kan? Boleh Mas? Boleh. Tak lambat. Boleh. yang pergi ke mewakili Malaysia untuk Islam, dan bagi yang bukan Islam dapat Kongkang yang masa ke Kongkang isu-isu ni yang kita perhatikan kebanyakannya memang hak asasi, tetapi kalau kita perhatikan balik mungkin isu-isunya berkaitan dapat kita lihat kita bukan untuk lihat secara kecil Malaysia saja, tetapi kalau boleh kita lihat dari konteks yang luar, bukan negara-negara lain itu akan juga macam Malaysia. Sebab kalau kita perhatikan kita je yang kehadapan macam isu balik korban macam negara Arab dan juga, tetapi di Malaysia ada yang menolak dan juga yang menerima. Adalah dalam politik atau duduk pihak ada yang beragam sesama sendiri. Dia sudah pendapat pada pihak panel yang agak untuk rasanya berhenti untuk membawa maksud yang lebih Masak lah kau. era rumah, maksudnya merakyat dan juga bukan hanya pada pihak komuniti Islam saja. Ya, terima kasih saudara Hafiz tentang soalan yang tadi. Okey, soalan yang agak hot juga, iaitu isu kalimah Allah kan, yang dan dipolitikkan oleh setengah parti politik. Okey, minta saudara Azhari untuk memberi pencerahan sedikit. Azim, isu kalimah Allah ni saya tak boleh jawab lah sebab ni saya bukan mufti tapi soalan Isu kalimah Allah. tak, soalan yang berapa? Soalan ni. Yang sebelum Kenapa? Kebetulan dalam gabungan Muslim Pro Muslim for UPR process ataupun proceeding, gabungan NGO Islam seramai 12 orang telah pergi ke Geneva itu untuk memerhatikan sidang semakan sejagat berkala ini, UPR ini, dan juga ada Suhakam daripada Suhakam betul Suhakam. Saya nak sebut perkataan daripada Datuk Seri Abdullah, mantan timbalan menteri di pengajian tinggi kan. Dia berkata alangkah baiknya kalau memang baik kalau ada usaha daripada 12 orang ni, 2 orangnya sahabat saya lah,
daripada Persatuan Perguruan Islam Malaysia. Tapi alangkah bahayanya kalau dalam UPR ni kita jangan bincang komando lah. Komando ni hal kecil je sebenarnya hal kecil je, bukan hal yang terlalu membahayakan. Tetapi apabila kita yang ke depan, kita yang asyik cakap tentang isu ni mereka sebenarnya akan lebih silence dalam isu-isu macam ni. Jadi kesimpulannya saya rasa saya agak pendek. Kesimpulannya kita lah yang ke depan dalam isu-isu macam ni. Kita lah yang kena ke depan. Macam saya ulang apa yang saya cakapkan tadi, kita lepas ni kita dah tak payah bincang lah tentang tuntutan tu, tapi kita yang berperjuangkan. Maksudnya kita berjuangkan macam mana? Kita tolak apa yang bercanggah tu. Contohnya LGBT, hak menukar agama dan sebagainya. Kerana apa ya? Kerana di PBB ni mereka memperjuangkan mutuality, kesamaan. Maksudnya 195 ni dia nak munculkan hak asasinya supaya sama. Tapi tanpa kita daripada aspek kita, daripada perspektif kita pula, kita kena memperjuangkan juga locality, ketempatan kita lah, supaya sebab kita tahu ada yang kita boleh bagi, ada yang tidak, ada yang bercakap, ada yang tidak. Tak adalah. Dan saya boleh kata lah 145 negara yang ada dalam sidang UPR tu, bukan semua negara yang dah amalkan 100% tuntutan yang dibawa oleh tak silap saya OHCR. OHCR ni satu badan yang memastikan berapa tuntutan-tuntutan yang harus mutual ada pada satu negara. Ya? Apa lagi? Soalannya apa? Tentang yang tadi tu kalimah Allah lah. Oh, kalimah Allah. So kalimah Allah ni saya rasa dah diputuskan oleh mahkamah. Jadi tak perlu susah juga. Cuma saya nak katakan satu, realiti apabila kita bercakap realiti di Arab, isu kalimah Allah digunakan oleh orang bukan Islam juga. Ya. Selalulah kawan-kawan saya yang balik daripada Arab, daripada Madinah ke kan, dia cakap ada orang-orang bukan Islam ni dia cakap Masya Allah, Insya Allah kan. Maksudnya menggunakan kalimah Allah. Tapi satu kan, mereka juga menggunakan kalimah Allah dalam percakapan, dalam sebagai mereka memahaminya sebagai Tuhan mereka. Contohnya sejak zaman Rasulullah lagi, Abu Jahal apabila di sejarah Abu Jahal apabila dia bersumpah atas nama Allah, ya, melaknat atas nama Allah, dia kata sumpah atas nama Allah. Jadi apabila kita lihat konteks ni, kalimah Allah tu dah lama digunakan di negara-negara Arab sebagaimana, dan orang-orang di Arab, orang Islam di Arab tu memahami konteks yang sama. Tapi apabila boleh dikatakan locality di Malaysia ni, keadaannya berbeza. Sebelum ni tak pernah timbulkan isu-isu ni kan. Tetapi sekarang ni tiba-tiba dia nak pakai pula. Kenapa kan? Dan kita tengok kalimah Allah ni bukan semua mazhab. Kita kena tahu dalam Kristian ada mazhab-mazhab. Ya? Ada satu perkara yang sangat menarik lah. Yang minta kalimah Allah ni gereja Katolik. Tapi ada orang Islam yang marah. Dia marah sangat sebab dia pergi bakar ke gereja Methodist. Gereja Katolik yang minta, tapi dia bakar orang lain, orang Islam ni dia bakar gereja Methodist. Dia tak faham perbezaan pun. Jadi macam mana kita orang-orang macam ni kan, orang-orang Islam ni apabila masalahnya terlalu cepat melantang ya. Yang minta itu adalah gereja Katolik. Saya kena jelasnya, yang minta gereja Katolik, tapi yang orang Islam dibakar gereja Methodist. Kita tak faham perbezaan mazhab dalam Kristian ni. Jadi satulah, kita kena melakukan pencerahan terhadap orang Islam. Masalahnya orang pun, setengah orang kita pun perbezaan comparative religion pun tak tahu. Betul tak? Asal-asal ni, kemudian kita nak membicarakan isu-isu yang lebih tinggi seperti isu
isu hak asasi, di mana stand kita apabila melakukan perkara ini, bagaimana kita nak jawab bila isu masa apabila isu seperti sembelihan lembu yang diadakan sekolah mengganggu orang-orang yang beragama Hindu contohnya. Bagaimana kita nak jawab perspektif kita? Jadi pencerahan itu harus diadakan pada orang Islam supaya lebih tercerahkan, illuminated enlightenment, supaya barulah kita membincangkan tentang isu-isu macam ni, isu-isu yang lebih besar, hak asasi manusia, HAM, human rights dan sebagainya. Okay, saya kira. Terima kasih kepada saudara Zahid. Eliminated Illuminati. Okey, saudara Madu ada nak tambah? Terima kasih kepada saudara pengurusi. Saya akan berbahasa sekejap lagi seperti kita mengumpulkan sebentar. Okey, isu kelima Allah kita perlu bincang di sini sebab ia belum diputuskan lagi. Tapi ulama telah membahas lebih dalam. Jadi kita lebih pandukan kepada ulama. Jadi saya buka majlis. Masalah kita sekarang ini kita mempolitikkan